Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dah kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana maknanya sesiapa bangun pagi di dalam hal keadaan dia sihat dan dia ada makan, ada minum, maka seolahnya dia tu telah milik dunia. Dah kita bangun pagi dalam hal kita sihat, tak ada sakit gapo, dan kita boleh makan, boleh minum, dan kita duduk di dalam keamanan, maka Nabi kata seolah dia telah milik dunia dah. Maka nak gapo lagi hidup kita. Dan insya-Allah pada pagi ni dah maudhu' yang saya akan bicara pada pagi ni, iaitu terkena dengan masalah tasyabuh. Gapo dia tasyabuh? Dan oleh kerana masyarakat ataupun sangkum kita duk sekarang ni adalah kita duk campur dengan orang bukan agama Islam, maka masalah tasyabuh ni perlulah kita tahu gapo dia tasyabuh dan bagaimanakah mauqif ataupun pendirian kita terhadap masalah tasyabuh. Yang pertamanya, gapo dia tasyabuh? Nah, kadang-kadang kita bisa duk bunyi dah tasyabuh. Tasyabuh ni gapo dia? Tasyabuh maknanya kita menyerupai, kita lian bab ataupun tiru orang yang bukan Islam. Dan sebenarnya orang Islam ni dah orang yang hak kena tiru dan kena lian bab, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Hei Muhammad, katalah, rayalah kepada sahabat, in kuntum tuhibbunallah, kalaulah kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka turutlah aku, iaitu turutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Dan Allah berfirman pula, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Dan benar gapo hak Nabi buat mari, fakhudhuh, maka pegailah, turutlah. Sebenarnya perbuatan Nabi ni ataupun hal keadaan Nabi ni, ulama dia bagi tu tiga bahagian. Perbuatan yang Nabi buat tu ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama orang panggil kata sunnah ataupun ibadat. Perbuatan Nabi pasti ibadat. Maknanya Nabi buat satu perbuatan tujuannya untuk menjadi ibadat, untuk taqarrub, untuk mendekati dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya Nabi semaya, Nabi puasa, Nabi baca Quran, itu Nabi buat tujuan apa? Tujuan untuk ibadat. Maka buat perbuatan balas ni kita kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikut tu kadang-kadang jadi wajib. Kalau perbuatan tu jadi wajib, sepengat semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan kadang-kadang perbuatan tu jadi sunat, sepengat Nabi puasa sunat, Nabi semaya duha. Itu adalah bahagian yang pertama, Nabi buat menjadi ibadat. Dan bahagian yang kedua orang panggil jibillah. Jibillah ni adalah Nabi buat bukan kerana ibadat, tapi dengan sebab tabiat Nabi, perangai Nabi balah tu, tabiat manusia balah tu. Sepertinya Nabi makan, Nabi minum, Nabi jalan. Hak tu ai panggil tabiat manusia yang kena buat. Benda ni adakah kita kena turut Nabi? Maka perkara ni hak yang dijibillah, di perangai hak Nabi sendiri itu bukan masalah ibadat. Kita tak perlu kita turut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya dah gapo dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah, kalau kita tengok apa sifat Nabi, biar Nabi jalan ni, Nabi nak jalan cepat. Jalan seolah kata orang turun bukit. Biar kita turun bukit ke, nak cepat dah. Belah tu lah Nabi jalan. Gapo dia lagi? Ada satu hadis dah, Anas radhiyallahu anhu dia kata,
Nabi ni pada satu hari ada khayyatan, ada orang tukar jahit. Dah sahabat Nabi tapi dia tukar jahit. Dah sahabat Nabi dia banyak kerja, ada setengah orang dia tukar jahit, setengah orang peniaga. Sahabat ni kerja dia tukar jahit, dia padah Nabi pergi makan nasi di rumah dia. Maka Anas pun duk perhati apa dah kelakuan Nabi. Maka Anas kata dia nampak Nabi tu kena makan, dia panggil kata gula, ataupun bahasa Arab panggil gula hok pesen kuah hok ada faktor labu. Dah ada kuah atau dah labu, tak tahu kita ada tak dah. Gula labu ke gapo dah belah tu lah. Jadi Nabi kena benar makan labu tu. Maka Anas kata, maka semenjak pada hari tu aku suka makan buah labu. Kerana apa? Kerana sunnah Nabi tak makan buah labu tu. Bukan. Tapi sebab apa? Fi'il pengan Nabi yang kena buah labu. Maka kita turut makan buah labu tu sunnah tak? Tak ada sunnah. Dan laginya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar ni adalah seorang sahabat Nabi yang Aisyah dia kata tak ada sahabat yang nak turut fi'il perangai Nabi, nak supong dengan Nabi, turut tingkah laku Nabi lebih daripada Ibnu Umar. Siapa kata ketika Ibnu Umar nak pergi Mekah ni dah. Tempat mana hok Nabi biasa duk berhenti, Umar nak berhenti. Tempat mana Nabi biasa semaya, Ibnu Umar nak semaya situ. Sunnah tak? Ya tak ada sunnah. Tapi dia kata dia nak turut Nabi SAW. Ya kita ni dah, apabila kita kasih kepada seorang ni, kita nak turut pakai fi'il perangai ya, walaupun benda tu tak ada sunnah. Dah. Cumanya benda hok ada adat Nabi ni, fi'il perangai Nabi, hok kelakuan Nabi, tak ada ibadat ni, dia tak ada sunnah. Tapi kalau kita turut boleh pahala tak? Dah kata ulamanya boleh juga pahala. Bukan pahala kerana sunnah, tapi pahala kerana kita kasih, kita nak turut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pahala di segi niat kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena panggil apa? Kena pecahlah masalah ni, mana sunnah, mana hok jadi adat Nabi. Seperti kita pakai baju tok. Pakai baju tok sunnah Nabi tak? Bukan sunnah Nabi tapi adat Nabi. So lagi panggil adat Nabi, maknanya Nabi pakai baju tok ni kerana masa dia pakai baju tok, Abu Jahal pakai baju tok, maka bukan sunnah. Tapi kalaulah kita pakai kerana pakai Nabi pakai je bolah ni, sebab apa kita pakai? Sebab nak turut Nabi, sebab kita kasih Nabi. Hak tu boleh pahala. Bukan boleh pahala kerana sunnah, tapi boleh pahala kerana kita kasih, kita nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kata di antara kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang panggil ibadah dan adanya yang panggil adah ataupun jibillah. Marilah masuk di maudhu' kita, iaitu masalah tasyabbuh. Tasyabbuh ni makna apa? Tasyabbuh maknanya kita tiru kelakuan, sama ada di segi agama ataupun bukan agama. Tiru siapa? Tiru orang yang bukan Islam. Agama Islam ni dah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Dan sebenarnya hadis ni ada khilaf ulama, katanya adakah hadis Nabi ataupun perkataan Ibnu Abbas. Tapi walaupun bagaimanapun maksud hadis ni adalah sahih. Islam ni agama tinggi. Ya walaik orang duk tinggi ni, dia tak tiru orang. Dah, dia tinggi, dia tak tiru orang. Kalau kita pergi tiru orang, maknanya kita genah. Bermaknanya kalau kita pergi tiru orang, kita syabuh orang lain bukan agama Islam, maknanya Islam ni kena duk tiru orang. Sebab itulah Islam ni ialah lagi masalah tasyabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sesiapa tiru satu kaum, lian bab satu kelumpun, fahuwa minhum, maka dia seolah-olah dia tu
waktu dah. Dan satu hadis lagi Nabi kata la tushabbihu bil yahudi wan nasara, janganlah kamu tashabbuh, janganlah kamu lian bab Yahudi dan Nasrani. Di sini dah kita nak tahu kata kaedah ataupun kod kin gapo tik masuk dalam masalah tashabbuh. Yang pertamanya, kaedah yang pertama dah ulama kata kullu ma kana min khasa'isil kuffar ad-diniyah wal 'adiyah yahrumu at-tashabbuh bihim fiha dun al-iltifat ila al-qasd. Itu kaedah yang pertama. Apa dia maknanya? Ma kana min khasa'isil kuffar, semua perkara hok menjadi khasa'is, menjadi ikalak ataupun italak hok orang bukan Islam, hok orang kafir. Sama ada ikalak tu di segi agama ataupun di segi adat. Yahrumu at-tashabbuh bihim, maka haramlah kita tashabbuh. Yang pertama kita kena tahunya masalah khasais, menjadi ikalak. Mana benda ni orang Islam tak buat, golek ke orang Islam tak buat, hak tu lah orang panggil tak boleh tashabbuh. Kalau benda tu orang panggil kata orang Islam pun buat, orang bukan Islam pun buat, orang tak panggil tashabbuh. Misalnya kita kata naik kereta, orang Islam pun naik kereta, orang bukan Islam pun naik kereta. Pas kita naik kereta tashabbuh dak dengan tak? Sebab bukan jadi ikalak hak dia ya. Gapo hak jadi ikalak? Ikalak ada dua, di segi agama dan di segi adat. Di segi agama misalnya kita kata orang Nasrani yang nak pakai mai kangkin, dah kita pergi pakai, hak tu tashabbuh syok lian bab dia cakap ada. Ataupun biar kita buat haji di Mekah, kita tak ada kain putih, kita ambil kain sepengah tok cha duk pakai tu, tashabbuh dengan dia. Sebab tu orang tiru di segi agama. Ataupun kita pakai cut hok bat luang duk pakai hak orang Nasrani tu, tak boleh juga sebab tashabbuh di segi agama. Dia golek ke kalau tashabbuh ataupun tiru di segi agama ni, golek ke dia nak jadi khasais dah, nak jadi ikhlas hak agama, hak orang bukan Islam dah. Tapi hak menjadi masalahnya di segi adat. Dah golek ke kita tak tahu katanya kita tiru di segi adat tu masuk dalam tashabbuh juga. Sebab kita dah faham kata tashabbuh ni kena di segi agama saja. Wan songkran, lapis tu wan makak ke apa tu tak boleh tashabbuh. Tapi kalau segi adat tak apa, bukan. Di segi adat juga masuk juga dalam tashabbuh. Adat, tapi adat ni orang Islam tak buat, maka masuk juga di dalam tashabbuh. Yang mana Nabi SAW dah pernah lagi sahabat tu make kain tak tahu to. Biar nak naik utah je ada kain tak tahu to tu. Nabi lagi kain tu cat warna merah. Jangan hafal kain untuk nak duk tahu to tu warna merah. Sebab apa haram warna merah? Bukan oleh kerana wak balas tu warna merah duk tak tahu to tu adalah adat perbuatan orang Persia masa dulu. Mana adat Islam tak buat balas tu, orang Arab tak buat balas tu. Maka Nabi lagi di segi agama tak tu, bukan di segi agama, di segi adat kebiasaan, tapi dengan sebab kita tashabbuh dengan orang Persia bukan orang Islam, maka Nabi lagi. No ya tu Islam ni nak jaga atlak dia, ikalak dia nak jaga dia. Jangan duk tiru orang walaupun di segi adat. Dah sebab itulah kalau tengok dah ulama kita dulu dah baba-baba kita dulu yo gapo haram pakai apa tapi sudu. Sebab apa haram ke? Dia tak ada haram, bukan tapi sudu tu haram, tapi nak tahu sebab pakai tapi sudu masa dulu tu jadi ikalak hok bukan orang Islam. Kalau pakai apa bukan orang Islam, bukan nak je pakai balah ni, jadi ikalak. Sebab tu diharamkan. Duna al-iltifat ila al-qasd. Dan masalah tashabbuh ni dia tak tilik kepada niat, tak kira niat. Kita tak niat nak tiruh ni, walaupun kita tak niat pun masuk dalam tashabbuh. Kita pakai apa dia mainkan kain, kita tak niat nak tashabbuh dengan orang Nasrani,
Masalah haram juga masalah tashabbuh juga. Sebab masalah tashabbuh ni dia tak tengok di segi niat. Dia mau gapo? Celom-celong wan pimai. Wan pimai dia tak sakut dengan masalah agama di segi adat. Kita nak calonkan demo, kita tak niat ali kata nak tiru demo. Tapi pergi supa, maka masuk dalam tashabbuh juga. Sebab itulah pentinglah masalah ni walaupun kita tak niat masuk dalam tashabbuh. Dan kalau kita niat pula nak supa dengan dia, tu lebih dosa besar lagi. Masalah tashabbuh ni nah, yang mana saya kata tadi katanya Islam ni kena jaga maruah juga. Kena jaga kalau kita jangan duk tiru orang yang bukan Islam. Itu yang kaedah yang pertama. Dan kaedah yang keduanya ulama kata masalah tashabbuh yang terkena dengan adat. Apabila adat tu jadi sebar di dalam kalangan orang Islam, maka orang tak dikira kata tashabbuh. Balah mana? Dia satu adat. Sebenarnya adat ni adat orang kafir, bukan orang Islam. Tapi dengan kelamaan tu adat tu dia masuk dalam masyarakat orang Islam. Maka orang tak panggil tashabbuh. Misalnya gapo dia? Topi sudu lah. Masa dulu ni kalau bakal topi sudu ni mata bukan orang Islam juga. Tapi dengan kelamaan tu orang Islam pakai. Jadi orang Islam pun pakai, orang kita pun pakai. Jadi apabila nampak orang pakai topi sudu ni, tak boleh nak taksin, tak boleh nak kerasin kata orang ni bukan Islam sebab pakai belaka. Maka benda tu orang tak panggil tashabbuh dah. Boleh pakai. Tapi masalah ni saya tak tahu lah panggil belah mana hukum ni. Payah kot kita nak hukum masalah sekarang ni. Satu lagi nya di negeri Eropah, negeri Eropah golek ke orang apa dia nak pakai necktie, dia nampak superb dah. Lepas tu orang Islam di Eropah ni dia nak pakai necktie, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab apabila pakai necktie tu dia tak tashabbuh, dia tak semampu dah kata Islam tak Islam. Sebab dia panggil apa? Sebenarnya ada orang kafir, tapi dengan kelamaan tu orang pakai buat belaka, maka dihilangkan dalam masalah tashabbuh. Dan masalah lain pun supalah. Gapo dia menjadi asalnya bukan perbuatan Islam, tapi dengan kelamaan tu orang Islam buat juga, maka tak ada menjadi tashabbuh. Di antaranya masalah pakai seluar. Tempat kita dulu tak ada pakai seluar, masa lama dululah dia pakai sarung. Kalau pakai seluar ni golek ke bukan orang Islam masa dulu, tapi dengan kelamaan tu orang kita pakai seluar. Jadi tak masuk dalam masalah tashabbuh. Tapi kalau di segi agama walaupun orang kita pakai buat dikirakan tashabbuh gitulah. Misalnya kita kata sebenarnya saat ni lah pakai American kain. Kalau lah orang Islam pakai belaka American kain, sebenarnya ada orang Nasrani. Tapi kalau lah orang Islam pakai belaka, kita boleh nak pakai? Tak boleh. Sebab di segi agama walaupun dia sebar seluruh dunia, tak tashabbuh ko masih menjadi tashabbuh, tak hilang. Hak hilangnya apabila tashabbuh tu dalam masalah adat. Itu adalah kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga, apa perkara hak Islam lagi oleh kerana apa? Oleh kerana dia tu jadi dzari'ah kepada benda yang tak molek. Benda haram dalam Islam ni ada dua. Yang pertama, benda tu yang haram diri dia, dan yang kedua jadi zari'ah. Ya tak haram tapi jadi zari'ah kepada benda haram. Maka benda tu dikirakan haram juga. Misalnya kita kata sebagai makan arak tu, diri makan arak tu haram diri dia.
tua kaman ke haram. Tapi setengah hukumnya benda tu ya dizari'ah jadi haid untuk nak buat benda haram, maka benda tu haram juga. Misalnya khulwah. Gapo dia khulwah ni, kita duk orang lelaki dengan orang perempuan hok sah nikah, dia duk song tosong, orang lain tak nampak, ni khulwah. Khulwah ni dia haram sebab gapo? Sebab pentun haid berlaku zina, berlaku benda tak baik. Itu dia panggil benda haram sebab menjadi tun haid, nak buat benda tak baik. Setiap perkara hok Islam lari kerana menjadi zari'ah, menjadi sebab nak buat benda jahat, maka benda tu kita boleh buat kerana ada maslahat. Belah mana? Masalah tasyabbuh ni hok dalam Islam lagi sebab apa? Sebab dia ni capin sahid, ni ada zari'ah kepada kasih kepada orang kafir. Sebab tu Islam lagi jaga lek ke kita kasih siapa sepanjang wairun budak duk kasih kepada darah ke nak tiga habis buat rambut ucap gotu lah ataupun pian nak bola buat song rambut gapo yang nak buat gitu. Sebab apa? Dia ada sifat kasih. Apabila kasih dia nak tiru, apabila dia tu timbalah dia benar pakat belarok pelakat gapo tu ada kasih tasyabbuh, panggil melampaui di segi kasih, ataupun dalam istilah fiqh panggil walak. Walak ni maknanya dia lebih kasih dengan melampaui, jong rela, jong pelicit kepada orang yang kita kasih. Dalam istilah haram. Tapi kalau kasih biasa tak apa, kita kasih kepada seorang kafir kerana dia orang baik, tak apa, tu kasih biasa. Tapi kasih pasal walak, pasal jong rela diri tu. Hak tu Islam lagi. Tasyabbuh, nah yang mana saya tadi, tasyabbuh ni Islam lagi sebab menjadi sahih nak kepada walak kepada orang kafir. Tapi kalau tasyabbuh tu dia ada maslahat, ada pun prayoga, maka boleh kita nak buat. Tapi tasyabbuh di segi adat lah, bukan di segi agama. Di segi agama tak boleh buat. Seperti kita kata tempat kita ni dah golek kenya tak ada orang Islam pakai necktie tempat kita ni. Pakai necktie ni golek ke masa dulu golek ke adat orang bukan Islam. Boleh tak kita pakai necktie? Boleh. Kenapa? Kerana ada maslahat. Misalnya kalau pakai necktie ni kita pergi tempat kerajaan, tempat gapo nampak hebat orang Islam kita, maka tak ada apa sebab ada maslahat. Masalah yang penting sekali orang mau tanya, masalah kita nak waipon hari Pimai boleh ataupun tak boleh. Yang pertamanya, hari Pimai ni masuk dalam adat ke masuk dalam di segi agama? Dia tak masuk segi agama, masuk dalam adat. Sebab adat hok dia mau duk reka, bukan masalah agama. Maka kalaulah kita buat tu ada maslahat, di antaranya untuk apa dia tu, untuk nak taklif, untuk nak naunum cicai orang bukan Islam, ataupun sebab kita menjadi ketua dan kita ada luknong orang bukan orang Islam, maka kita nak weapon boleh kalau kita ada maslahat, sebab untuk nak jaga hati dia. Tapi kalau kita tak ada maslahat gapo, macam kita biasa tak ada gapo, duk dia nampak kafir sebab dia pimai dia, atau tak ada maslahat gapo, maka tak segialah. Tapi kalau kita ada maslahat, boleh kita nak weapon. Kita tiru dia, tapi sebab ada maslahat boleh. Dalam masalah tasyabbuh di segi adat. Masalah weapon ni lah, kalau kita tak ada maslahat ke apa, kita tak segialah kita nak weapon demo dulu. Tetapi kalaulah dia weapon, dia tahniah kepada kita dulu, bolehlah kita nak weapon balas kepada dia, tak apa. Tapi kalau kita nak mula tu tak segia manalah, malaikat kita ada maslahat yang tertentu, maka bolehlah kita nak mula. Itulah di antara apa yang kata masalah tasyabbuh di dalam agama Islam kita. Dah.
tujuan besarnya dalam masalah Nabi kita lagi bertasyabuh, iaitu untuk nak jagakan peribadi orang Islam, jangan kita duk tua orang dan sebab tasyabuh ni dia boleh menimbulkan sebab disahid untuk nak walak kepada orang yang bukan Islam. Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu dia kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa in ibtaghayna al izzata fi ghairi ma a'azzanallahu bih adhallanallah. Umar dia kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kami adalah satu kumpulan, satu puak hak Tuhan memberi kehebatan dengan agama Islam. Umar kata sebab kita ada kehebatan miqamna keringkam ni sebab apa? Sebab kita pergi dengan agama Islam. Dan Umar kata fa idib taghainal izzata fi ghairi ma a'azzanallahu bih, dan kalaulah kita nak kehebatan dengan lain daripada agama Islam, kita nak kehebatan tapi kita tu agama lain, bukan tu ajaran Islam, maka Umar kata adallanallah, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Dah kehebatan kita dengan sebab kita pegang agama Islam, bukan dengan sebab kita duk turut agama lain. Dan ini adalah apa yang kata satu pengajaran terkenal dengan dalam masalah tasyabuh dengan bukan orang Islam. Dah siapa nak ada apa nak tanya dalam masalah tasyabuh ni lah, boleh kita lagu Tanzil Barami. Ya. Lagu Tanzil Barami. Dia sebenarnya masalah lagu Sansen Barami ni, kalau tu ulama nak ucapkan tempat teh kita pun dia ada khilaf lah, setengah ulama setengah nak ucapkan dia kata boleh, setengah nak ucapkan dia kata tak boleh. Sebab tetapi saya rasa ada pendapat yang lebih kena sekali, iaitu kalau kita tak ada perlu gapo tu duduk saja-saja tu tak comel manalah. Sebab kalau kita tengok lafaz dia tu ada lafaz masing-masing melampaui di segi nak puja manusia. Lah dalam Islam ni dia lagi nak puja manusia siapa melampaui tu tak boleh. Siapa nabi kita ni dah. Nabi kita lagi nak puja nabi doa tu tak boleh. Dah. Dan bagaimanakah kalau tu manusia biasa yang walaupun menjadi raja ke apa, kita tak boleh nak melampaui sangat di segi nak puji sangat. Dan setengah lafaz dalam tu pun nak dia panggil kata nak atas syirik ataupun minme kepada syirik. Maka maknanya kalau kita tak ada perlu, tak ada orang bangkap ke apa tu sah duk saja-sajalah. Nah. Dah malaikat kita terpaksa tu tak apalah. Nah. Ya. Kalau rokok kita ni kita nak lambang sejik dan lambang satu agama. Tiba-tiba mereka tolong kham kau agama lain. Dia nak rokok pasal dia. Itu yang akan dia kasih dia nak rokok tak biru. Percaya dia lah. Kita rokok kita ni satu kau nak percaya kita. Rokok dia ni satu kau enggak percaya dia. Itu api takar betul. Từ người Nga chắc cả nhé, kita tất cả đó cuối thôi. Tháng qua tuần ní ya jadi praktik tasawuf. Dan bantu hak bola, bola saya tak tidak bola. Jangan ada kalau ngetok cing pisah deh, kalau gitu gini tu kan. Mana logo dia tu nak pergi kepada sete pisah deh sete.
Kita ni bakar tu. Baik di baju bola ke di baju jaket ke, artinya boleh tak betul. Ya. Dah. Dan seperti saya tadi lah, masalah tasyabuh ni, dia tak tilik. Dah, ulama kata tak tilik kepada niat. Kita niat nak tiru ataupun tak tiru, nescaya menjadi tasyabuh gitulah. Begitu juga dalam masalah banyaklah orang loko, banyak ke raja lah. Oleh ke loko dia tu nak jadi ko benda-benda yang duk puja lah. Oleh kenya. Maknanya kalau kita pakai ni memanglah tak comel lah kita pakai tu. Oleh kerana walaupun kita tak puja, dia gini kan, benda maksiat ataupun benda yang tak kena dengan ajaran Islam, kalaulah benda tu kita duk tengok sokmo kita rasa benda tu jadi kebiasaan. Sepanjang gini lah dah. Kita nampak apa dia tu, biasanya kita tanya masuk semua ada ke apa tok kong besar. Kalau orang hok duduk dalam masyarakat Islam, dia tak biasa tengok ke, dia lupa masuk muka sebab hati dia rasa kan, rasa benci, rasa tak kenal. Tapi apabila kita lalu semua jadi kebiasaan, tak ada oleh hati rasa aku gila masalah benci. Sebab apa? Sebab duk tengok semua. Satu hadis Nabi lari orang Islam ni semaya ketika matahari nak naik ataupun matahari nak jatuh. Sebab apa? Sebab ketika tu adalah ibadat orang fak puja api apa fak musyrikin. Ketika tu dia nak ibadat ketika tu. Maka Nabi lari orang Islam buat ibadat masa tu. Kenapa? Kerana takutnya jadi, sebab kalau dok buat semua tu perasaan nak benci kepada ibadat orang musyrikin ni dia tak ada. Sebab apa? Sebab dok buat tiru je. Hal ni supaya tu juga sebenarnya benda yang dok puja tu kita kena benci. Sebab itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama Islam ni penting benar masalah syirik. Hak yang pertama sekali, kalak agama Islam iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah bagi inti kalak agama Islam. Maka masalah syirik ni adalah besar sekali. Bukan syirik saja tak. Dan perkara hak nak pergi kepada syirik ataupun minme kepada syirik. Loko ni memanglah benda syirik. Bukan kata pakar tu syirik, tapi benda duk dalil, hak dia duk percaya tu jadi syirik. Maka apabila kita duk pakar semua dia ada kesan dengan hati kita. Kesan apa? Kesan duk tengok semua jadi setengah kecil, jadi biasa, tak rasa nak engkar, rasa nak tak ada lah. Sebab apa? Sebab kita duk tengok semua. Sebab itulah Islam lagi benda balah ni. Maknanya supaya juga kita duk pakai apa dia baju-baju bola hok ada loko benda-benda tak molek ataupun loko arak kasbah. Arak dalam Islam lagi, tapi kita duk pakai semua baju kita kasbah. Jihad arak. Dengan kelamaan tu perasaan kita dengan arak tu jadi kurang sikitlah. Kuranglah nak. Kurang kata kalau kita haram arak dalam Islam tapi dia pakai kasbah ni arak nampak dia minum pun tak rasa gapo. Sebab apa? Sebab kita duk tengok semua duk apa dia tu duk pakai logo dia walaupun kita tak minum. Kalau suruh orang kita minum, orang kita tak minum. Tapi dengan sebab panggil kita duk tengok semua, duk tengok jihad dia gapo, perasaan kita jadi kurang. Masalah kita nak ingkar dalam masalah arak ataupun masalah syirik gapo semua tu. Maka Islam lagi dia panggil zari'ah. Dalam Islam panggil benda belah ni zari'ah. Benda hok penton head. Ton head ke apa? Ton head nak perasaan kita ni jadi kurang, jadi dhaif lah di iman kita. Dah, maka kalau fatwa ulama memanglah dia kata haram masalah kita nak tim football nak ada loko balance setengah seolah kita di antaranya seolah kita khusna bikok benda haram pula.
Dah hak ni dah perlulah kita ni sebagai ibu bapa kita kena gapo dia tu peluk fang anak-anak kita masalah bola ni. Dah lebih lagi dalam masalah dalam masa sekarang ni duk melebak benar dah. Terhadap pemuda-pemudi kita. Dah kau aja. Ha. Karena bang kan kita mau kamu loh, tak boleh wan prak wan kamu, dia yang karena tak dia pakai tip, minta dirasi saja bang masalah gambar ni dah. Hak yang diharapkan dalam Islam iaitu masalah kita buat gambar gambar hok peseng jadi miktik. Kita buat gambar di miktik rupan lah. Kalau gambar lukis ataupun gambar lukis nak tu dalam Islam haram, hak tu namanya ittifaq ulama lah haram. Cumanya dalam masalah gambar hok pukul, kita pukul dengan pukul gambar dengan kamera tu, adakah haram di dalam Islam? Dah memanglah pendapat rajih nak kuat sikit, iaitu tak sampai haram gambar pukul dengan gambar tu, dengan pukul gambar. Memanglah ada setengah ulama kata haram, tapi rasanya pendapat lebih kuat sikit mana tak haram lah kita pukul gambar tu. Cumanya gambar duduk dalam umur tu sebab apakah Nabi haram? Kita nak tahu panggil kata ciptana rum. Sebab apa dalam Islam haram gambar tak dalam umur? Sebabnya masuk dalam masalah ni juga panggil zari'ah. Zari'ah kepada nak puja kepada benda tu. Balas mana? Dalam umur kita ada gambar, ikutlah gambar siapa, gambar tok nenek kita hok mati dah ke, kita tepek gambar dia. Ataupun gambar-gambar pembesar ada gambar dia, duk nampak cerah seorang dia. Dengan kelama masuk umur kita duk tengok, masuk umur kita duk tengok. Ya ada perasa nak gapo? Nak puja masuk kasih. Kita ingat molek katanya. Hok mula sekali berlaku syirik ni dengan sebab gambar. Tapi gambar itulah gambar hok duk buat rupan. Iaitu dalam masa Nabi Nuh. Masa Nabi Nuh apabila ada seorang mati. Seorang mati ni orang Ju, orang soleh lah. Maka ada fak dia tu, fak kaum Nabi Nuh ni, dia kata, kita rasa ingat kepada orang soleh ni. Kita buat gambar dia, buat rupan dia, nak ingat pada orang soleh. Apabila kita ingat kepada dia tu, wasa nak buat ibadat sikit, niat molek, buat rupan dia. Tak ada puja sekali, buat rupan saja, untuk nak ramlek saja ya. Apabila run dia, jail dia tu mati, naik pula jail baru, run anak, run cucu naik pula. Ada cerita dah lah. Orang rupan ni masa dulu ya keramat, ada gotu, ada goning, ada cerita baru pula. Dan apabila jail ataupun run ni mati, naik jail baru pula. Dipuja rupan. Hak tu dia kata, mula-mula dia mari dengan buat gambar. Begitu juga gambar dia dalam umur. Dia jadi zari'ah, menjadi sahid untuk nak menimbul benda ni. Walaupun kita kata tak cerak ada, tak ada puja, tapi dia panggil minme untuk nak sapa benda tu, maka diharamkan. Maka ulama kata gambar balas mana hak haram kita tak dalam umur. Walaupun bukan rupan, gambar biasa tak lihat tu nya. Gambar panggil gambar hok kita nampak dencat, gambar seorang kalau masa dulu ke ada gambar dia, gambar tok nenek ayah kita, tok kita duk depan, ataupun ikutlah gambar siapa pun nampak duk nak khaurab. Hak tu menjadikan ulama kata tak comel lah, haram. Lepas tu
masalah sepanjang beli tanya gambar tapi orang terpanggil tak tengok tak orang panggil bukan rupan bukan gambar apa sing nanti cak hakikat gambar biasa itu gambar apa gambar biasa rup nampak leh-leh gitu ya bukan gambar sore hok nampak nak kering kham dak ataupun gambar apa dia boleh kemah kita ada gambar rup taimu rup run apa duk gambar kita habis sekolah ke pakai duk thai duk banyak-banyak orang kita hak ni memanglah ia tak masuk dalam cipta naruh hak hadis Nabi hak haram sebab bukan gambar hak pasing kita nak menjadi apa nak hakikat dia dak sebab gambar biasa pen rup run gitu belah tu cumanya ulama kata tak comel juga kita nak tak ada setengah ulama kata makruh gitulah malaikat gambar hok pasing saya saat ni gambar pasing nampak duk sore nampak nakring kan waktu mensapakan haram walaupun agama balah ni tak siapa kata nak menjadikan haram cumanya makruh kalaulah gambar juga tapi tak nampak muka dicut-cut saja gitu ya sepanjang ada gambar orang Kaabah duduk tawaf orang tak nampak dia cut-cut gitu waktu tak ada apa sebab dia panggil tak ada mudarat gapo ya itulah dalam masalah agama dalam tafsir masalah ni nah siapa dan sebab itulah ulama dia kata kalau kita ada gambar hok comel sekalinya kita buh dalam alam taruh tu tak ada masalah dan kalau kita duk gapo tu jadi masalah walaupun benar khilaf ulama tapi benar khilaf ulama kata haram ke makruh boleh ke molek kita tinggallah sepanjang dia berkata mu jangan pergi jalan ni kalau tak mati sakit kita nak pergi buat gapo ni juga mu tak haram makruh baik kita tinggallah dah kita taruh dalam alapan kita dah kalau tak ada gapo dah kata saya pun sudahi sekadar ni dulu wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhirana subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.